Hai, selamat petang, salam sejahtera. Hari ini, isu yang paling hangat adalah apabila Muhyiddin Yassin menafikan tentang pendedahan Shafie Afdal yang mengatakan Muhyiddin Yassin ada sokongan 119 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Selain daripada itu, Shafie Afdal juga telah mengatakan bahwa beliau telah diberi tawaran untuk menjadi timbalan Perdana Menteri sekiranya mengikuti Muhyiddin Yassin. Yang aku heran sekarang ini, penafian demi penafian dibuat. Aku nak tanya kepada semua penonton dalam channel aku nih, betulkah ini orang kata di dalam channel aku bila mereka memberikan komen di dalam konten aku tadi, sebentar tadi, mereka kata ahli politik ini memang pembohong. Sebab sekejap kata ini, sekejap kata itu, sekejap kata nafi, sekejap kata ini didedahkan dan sebagainya. Jadi aku nak tanya kepada semua penonton dalam channel aku ini, siapa sebenarnya yang kita mau percaya nih? Muhyiddin Yassin kah atau Shafie Afdal? Yang mana yang benar? Karena setakat ini ada banyak perkara yang membuatkan kita terasa ahli parlimen, ahli politik ini seakan-akan macam pembohong. Kita tak tahu siapa yang bohong, si A atau si B. Karena si A kata dia sudah dijumpai, sudah dibincang, bahkan pula ditawarkan dengan jawatan yang tinggi. Tapi si B kata aku tak ada jumpa pun. Ada jumpa pun tiada. Aku kata yang aku ada sokongan 119. Karena untuk menjadi Perdana Menteri sekarang dia hanya perlu 111 undi atau 110 undi ahli parlimen. Jadi benarkah ahli politik ini pembohong tahap gaban? Karena penonton aku cakap memang tak boleh percaya ahli parlimen nih. Ada yang pembohongnya luar biasa, lebih dahsyat daripada pembohong yang lebih bohong dan terbohong. Lain cerita lagi tentang isu di mana apabila Muhyiddin telah pun menyaman, bukan Muhyiddin yang menyaman, Zahid Hamidi telah menyaman Muhyiddin. Dan ada lagi pula Zahid juga telah menyaman Mahathir Muhammad kerana fitnah. Ini pun kita tidak pasti siapa yang bohong, siapa yang benar. Sama ada Zahid yang berbohong ataupun Muhyiddin yang berbohong, ataupun Zahid yang berbohong atau Tun Mahathir yang berbohong. Jadi aku nak kata hari ini, petang ini, kalau nak jadi ahli politik nih, aku rasa-rasa ada kelayakan baru kot. Mesti pandai menafikan dan pandai berbohong. Tapi apapun, kita nantikanlah siapa sebenarnya yang bohong dan siapa sebenarnya yang akan menjadi Perdana Menteri. Kalau betul Muhyiddin Yassin cukup 119 sokongan, pasti dia dah angkat sumpah, pasti dah dia menjadi Perdana Menteri hari ini. Kata Antine Luk, apa nak tunggu lagi? Kalau benar dah ada sokongan, cepat-cepatlah menghadap dan angkat sumpah. Dan Najib pula sibuk juga, kata cepatlah Muhyiddin angkat sumpah, tekan butang tuh supaya bubarlah parlimen. Aku tak tahulah pasti sangat apa yang tujuan Najib cakap. Apa tujuan Najib nak cepat kabinet dan parlimen dibubarkan. Kalau Muhyiddin Yassin tekan butang, pasti aku yakin parlimen akan bubar kerana Ismail Sabri sudah kehilangan sokongan. Jadi bila bubar parlimen, bermaksud PRU akan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Betulkah ahli politik ini pembohong? Dan betulkah ahli politik ini mesti ada kepakaran untuk menafikan sesuatu perkara? Yang benar jadi benar, yang berita tak benar jadi benar, kabar angin pun boleh jadi benar. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, saya tak pernah dakwa ada majoriti untuk kembali jadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin. Berita sepenuhnya.
Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan dia mendekati pemimpin politik dan memberitahu mereka dia telah memperoleh majoriti untuk kembali sebagai Perdana Menteri. Ini selepas Presiden warisan Safi Afdal menuduh Muhyiddin 2 bulan lalu berjumpa dengannya dan mendakwa mendapat sokongan 119 ahli parlimen. Sebanyak 111 ahli parlimen daripada 220 kerusi diperlukan untuk majoriti. Berita harian memetik Muhyiddin menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar. Dia mengesahkan bertemu dengan pemimpin parti bukan BN, tetapi berkata ia adalah untuk membincangkan pengaturan untuk menentang BN secara langsung pada pilihan raya umum ke-15. Perkara ini dibincangkan secara tidak rasmi apabila terdapat beberapa ahli politik dari parti pembangkang yang menemui saya selepas pilihan raya negeri Johor. Rata-rata berpendapat cara terbaik untuk menghadapi PRU 15 ialah dengan mengusahakan formula 1 lawan 1 menentang BN, katanya. Muhyiddin berkata, kejayaan BN dalam PRN Melaka dan Johor adalah disebabkan undi pesaing mereka berpecah. Susulan itu, saya mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pemimpin parti selain BN bagi berkongsi pandangan mengenai formula serta 1 lawan 1, dan inisiatif ini saya ambil selepas mendapat persetujuan Biro Politik Bersatu dan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Saya tidak bertindak secara bersendirian, tetapi mendapat mandat daripada parti, katanya. Menurutnya, persefahaman diperlukan untuk PRU 15 bagi menghalang kepulangan kleptokrat. Saya percaya majoriti rakyat menolak kleptokrasi dan suatu usaha mesti dilakukan untuk menghalang BN daripada kembali berkuasa sepenuhnya di negara ini. Dalam siri perbincangan saya dengan pimpinan parti politik selain BN, saya mengambil maklum mengenai pendirian setiap parti berhubung cadangan ini. Saya akur masing-masing mempunyai pandangan tertentu mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan cadangan ini, katanya. Dia menegaskan pintu Bersatu akan terbuka kepada mana-mana parti bukan BN untuk merangka strategi terbaik bagi PRU 15. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.